Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk geografi tingkatan 3 kita masih dalam tajuk hidupan liar di Malaysia. Okey, hari ini kita nak tengok atau kita nak sentuh tentang kegiatan manusia yang mengancam kehidupan liar di Malaysia. Okey. Maknanya kesan manusia itu sendiri, apa perbuatan dia yang menyebabkan hidupan liar di Malaysia terancam. Kita tengok satu-satu. Yang pertama ialah pembalakan. Pembalakan salah satu punca ataupun faktor yang menjadi sebab terancamnya hidupan liar di Malaysia, kerana pembalakan ni dia kemusnahan tempat tinggal hidupan liar itu sendiri kan. Maknanya tempat tinggal macam contoh harimau, gajah apa semua dihapuskan. Sebab apa? Sebab pembalakan. Kita nak ambil kayu balak ataupun kita nak ambil sesuatu tu untuk kegunaan macam buat perabot ke apa kan. Okey, itu yang berlesen. Kalau yang tak berlesen, yang pembalakan haram lagi banyak. Itu antara punca lah. Bagi kesan dia apa? Yang pertama, tanah terhakis, flora dan fauna musnah, peningkatan suhu bumi dan banjir. Flora dan fauna biasalah hidupan binatang dan haiwan. Kemudian peningkatan suhu bumi. Kenapa peningkatan suhu bumi? Sebab bila oksigen ataupun dah di semakin hilang, dan kemudian makin banyaklah karbon dioksida dan makin meningkat suhu bumi. Okey, seterusnya pengkuarian. Pengkuarian ni dekat lereng-lereng yang macam ada batu-batu kan, batu-batu semula jadi tu. Okey, itu aktiviti letupan bongkah batu di kawasan kuari. Di mana dekat tepi-tepi lereng-lereng tu kan, macam ada batu-batu dan diletupkan untuk apa? Untuk dapatkan batuan ataupun hasil batu lah. Okey, kesan dia apa? Habitat hidupan liar musnah. Okey, dia lah dah memang letupan tu memang akan binatang lari lah kan. Kemudian bunyi bising. Dia menyebabkan bunyi bising kat kawasan tu dan pencemaran bunyi lah. Bila dah bunyi bising kan. Seterusnya pencemaran udara. Bila debu-debu dan habuk-habuk tu naik ke udara, dia menyebabkan pencemaran udara akibat letupan tu. Kemudian banjir. Okey, seterusnya banjir sebab tak ada yang nak menampung air tu kan. Seterusnya pembinaan empangan. Okey, apa kesan pembinaan empangan terhadap hidupan liar? Okey, untuk membuat satu empangan, dia mengambil kira ruangan ataupun tempat yang besar. Jadinya hutan tu ditebangkan dalam jumlah yang besar lah, ataupun dimusnahkan dalam jumlah yang besar demi untuk membuat satu empangan. Empangan bukan kecil tau, besar. Jadi ia memberi kesan yang besar jugalah kepada habitat hidupan liar. Okey, dia akan musnah dan ekosistem terjejas. Okey, ekosistem ni tempat haiwan dan tumbuhan. Seterusnya pertanian. Kenapa pertanian dia menjadi salah satu yang mengancam hidupan liar? Sebab pertanian ni dia akan dimusnahkan semua hutan-hutan tu, dia akan ditumbuhkan baru. Memang tumbuh baru tu sesuatu tanaman juga, tapi bukanlah hutan. Dia akan jadi macam kawasan ladang kelapa sawit ataupun kan. Okey, kawasan hutan diteroka dan diganti dengan kelapa sawit ataupun getah ataupun tanaman yang lain lah, sayur-sayuran apa-apa kan. Okey, seterusnya kesan dia apa? Yang pertama, landscape asal berubah. Okey, daripada dia hutan yang menjadi kediaman oleh hidupan liar, dia akan bertukar menjadi kawasan pertanian. Okey, seterusnya ekosistem terganggu. Ekosistem terganggu ni tempat tinggal dia lah. Okey, seterusnya kualiti tanah merosot. Sebab apa kualiti tanah merosot? Sebab apa? Petani dia akan gunakan bahan-bahan ataupun ubat-ubatan untuk menjaga hasil kebunnya kan. Itu akan memberi kesan kepada tanah itu sendiri. Mungkin dah kurang kualitinya. Seterusnya pencemaran air kerana racun kimia. Okey, bila ada tanaman, automatik akan ada saliran, dan saliran tu akan tercemar lah. Sebab apa? Sebab yang digunakan tu racun serangga, racun ni, racun tu kan. Banyak sangat menggunakan sesuatu yang tak elok lah untuk pertanian tu. Seterusnya pengangkutan dan perhubungan. Apa kena-mengena pengangkutan dan perhubungan untuk yang memberi kesan kepada hidupan liar? Okey, antaranya ialah pembinaan jalan raya.
Okey, bila OJKR ke apa kan, dia nak membuat satu medium ataupun tempat jalan raya ataupun LRT apa semua, dia akan musnahkan hutan dulu kan. Tapi nak buat tengah-tengah hutan, mestilah ada tar tanah apa semua tu kan. Jadinya dia akan menyebabkan penebangan hutan yang luas, hidupan liar terganggu, haiwan terancam dengan kenderaan itu sendiri. Bila dia buat jalan raya kat tengah hutan, haiwan akan lari dekat kat jalan apa semua kan. Kemudian langgar apa semua terancam lah dekat situ. Okey, sampai sini saja untuk kegiatan manusia yang mengancam hidupan liar di Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum.